mula. Ini adalah sambungan untuk pada yang first time datang. So terima kasih kerana join the class. Cuma korang kena tahu dulu, so kelas untuk topik bab 2 ni dah jalan 2 hari. Okey, dia dah jalan 2 hari. So daripada jalan bolehlah jalan 2 hari. So dah berlangsung. Berlangsung selama 2 hari. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari ni hari Ahad. So hari ni kita akan sambung lagi untuk bab 2. Okey, so pada yang ni kita cover sikit, cikgu tunjuk sikit nota mana yang dah cover. Okey, so for those yang baru join, kita dah cover topik 2. Dia tak keluar pula. Tak nak keluar. Okey, kenapa dia tak keluar? Okey, kejap je. Dia tak keluar tak apa, kejap. Jangan risau. Okey, kita ada backup. Okey, mahu pun. Okay, so kita dah cover topik 2 from 2.1 until force. Okay, sehinggalah topik force. So meaning kita dah cover like kalau dalam buku teks mungkin dah sampai 2.9. So 2.9 untuk KBSM. So kalau KSSM, kalau siapa syllabus KSSM Form 4, kita dah cover sebenarnya habis lah untuk KSSM. Sebab KSSM dia punya topik pendek sikit berbanding KBSM. KBSM ada 12 subtopik, KSSM hanya ada 8 subtopik. So dia ada berbeza sedikit. Okay, so kita dah cover semua ni. And I think nota ni pun semua dapat yang cikgu bagi untuk download tu. So hari ni kita sambung lagi. So sambil tu nanti kita akan buka nota ni juga. Okay, saya pindah kat sini. Alright. So kita nak sambung untuk hari ni. Semalam kita dah tengok sampai soalan impulse and impulsive force. So kita dah buat juga soalan yang apa tu? Force untuk apa ni? Untuk lift. Okay. So hari ni kita nak sambung kalau slide PDF yang ke-26. And kalau korang pakai page 45. Okay, so page 45 and 26. So ini masih lagi force. Okay, this one is also related to force. Okay, so apa yang korang kena tahu untuk force, macam cikgu cerita semalam dan 2 hari lepas pun, kita ada 2 keadaan bila kita nak jawab force. You must determine either the force act upon the object is in balance or unbalanced. So kita kena tentukan dulu sama ada dia balance ataupun unbalanced. Balance tu bermaksud the total force kiri, kanan, atas, bawah bila kita dah tambah tolak berbaki kosong. Okay, berbaki kosong. Itu balance. Kita dah tolak kiri, kanan, atas, bawah, baki dia kosong. Okay, net force is 0. Contoh kat sini korang boleh nampak 5 kanan tolak 5 kiri, baki dia kosong. So what happen to the object when the force is balanced? The object boleh berlaku kat objek tu 2 perkara. Maybe dia stationary, dia tak gerak. Or maybe dia bergerak. But dia bergerak dengan halaju seragam, halaju mala. Or in English, we call it a constant velocity. Okay. Tapi kalau dia punya force kiri, kanan, atas, bawah dah tolak ada baki. Contohnya kat situ cikgu tulis unbalanced force. Okay, term lain adalah non-equilibrium. Dia problem dengan bab 2 ni term. Term dia boleh kadang-kadang ada 2-3 term. Balanced force, equilibrium. Unbalanced force, non-equilibrium. Okay, non-equilibrium. So non-equilibrium means bila dah tolak, contoh kat sini cikgu buat 5 Newton ke kanan, 3 Newton ke kiri. So tak sama tu. 5 tolak 3 ada baki. So bila ada baki, objek akan memecut. Okay, because Newton kata when there is a net force maksudnya dah tolak tu baki dia, ada baki 2 Newton kat situ, objek will accelerate.
Kalau tak ada baki, 5 tolak 5, kosong, objek tak accelerate. So what happen to the object? Maybe they stay stationary or they move. Tapi kalau dia move with constant velocity. Okay. Sekarang bila kita tengok macam ni objek yang hanging. Hanging, dia tergantung. So tergantung mana bergerak. Okay, tergantung dia tak bergerak. So bila dia tak bergerak, force dia adalah balance. Okay, so dia guna same string, same length. Okay, and then kat sini dia kata the two mirror are equilibrium. So dia bagi tahu dah. So yang korang kena tahu nanti dia punya net force mesti jadi kosong. Total force dekat atas, total force dekat bawah akan menjadikan dia kosong. So each mirror has a mass 2 kg. Each string can withstand a maximum force of 15 Newton. Okay. So mass ni, cermin sini 2 kg, cermin sini 2 kg. Siapa boleh tulis kat bahagian chat tu, kalau mass dia 2 kg, kita belajar berapa dia punya weight, berat. So berapa berat dia? Okay. Siapa nak tulis kat bahagian komen, bahagian chat. 20, thank you. FH. 20. Oh, okay, thank you Imran. Right, senang buka mic lagi senang boleh tulis Okay, 20 Newton. So basically kalau dia boleh tergantung, dua-dua tergantung, meaning dua-dua ni dia dalam keadaan balance. So tali dekat atas tu berjaya support 20 Newton. Okay, tali kat atas tu berjaya support 20 Newton. So, cuma dekat sini dia ada sudut. Okay, so kita kena faham kalau dia ada sudut, kita kena resolve. Maksudnya yang support 20 Newton tu, tengok betul-betul dia 20 Newton tu kalau macam ni. Sini 10, sini 10. Okay, yang support 20 Newton tu kalau dia mesti, orang kata apa? Force tu act in the same axis. Dia tak boleh sengit tu dulu. Sengit tu sekarang kita cari. Berapa force untuk yang sengit tu kita cari. Tapi yang kita tahu tegak dia mesti 10. Yang ni pun sama. Tegak dia mesti 10. 10. 10. Okay. So, itu konsep dulu. Okay, kita ambil sini. What is meant by equilibrium state? Okay. Equilibrium means force is in balance. Okay, daya seimbang. Number 1. Okay, what is the weight of any one? Okay, weight tadi dah cerita. Weight dia, berat dia 20 Newton. Wait, kenapa ada bunyi? Okay. Alright, so C. In the space below, draw a diagram of a triangle of force that act on the mirror in diagram 8.1 and 8.2. Okay, triangle of force. Cikgu, kalau jumlah daya bersih kosong boleh. Jumlah daya bersih kosong boleh. Dia jawapan nak kata meaning equilibrium, jumlah daya bersih kosong pun boleh juga. Okay, so C ni, cikgu nak ajar yang C ni. Macam nak lukis. Okay, so nak lukis triangle of force. Okay, triangle of force maksudnya kita nak lukis segitiga. Okay, yang menyambungkan force yang ada. So berapa force yang ada kat sini? Force yang ada kat sini 3. Okay, 3. 3 tu yang pertama weight ke bawah, T1. Okay, T1 ke atas kat situ, T1 ke arah kanan. Yang ni ketiga, T1 ke arah kiri. Okay, ni pun sama, weight ke bawah, T2 ke arah kanan. Okay, T2 ke arah kiri. So kita nak jadikan triangle of force. Triangle of force tu kita nak jadikan segitiga. Okay, macam mana? Okay, tengok weight ke bawah, so cikgu boleh buat weight ke bawah macam ni. Weight ke bawah.
Okay, so cikgu jadikan macam ni. Buat satu anak panah. Lepas tu arrow ke bawah. So tengok siapa yang arrow ke bawah? Arrow ke bawah W. Okay. Lepas tu kat sini. Okay. Ini adalah T1 ke kanan. Ini adalah T1 ke kiri. Tapi bila kita nak buat ni, berapa sudut ni? Yang penting sudut dia. Untuk diagram 8.1, sudut ni adalah sudut ni adalah 60. Sudut kat dalam ni akan jadi berapa? Matematiknya 30. Sudut yang sini sudut 120. Sudut yang atas ni 30 balik. Okey. So dapatlah satu segitiga 180. Okey, satu segitiga 180. So tapi korang tak payah lukis sudut tu, korang hanya perlu buat macam ni. Okey, yang ke bawah adalah W. Yang ke kanan ni T1. Yang ke sini pun T1. Tu maksudnya jadikan dia triangle, segitiga. Okey, kalau yang gambar sebelah ni 8.2, jadikan dia segitiga juga. 3 tali tu. Okey, 3 force tu sama juga, W ke bawah. Okey. Lepas tu T2 yang ke kanan. T2 yang ke kiri. Okey, bezanya apa? Bezanya sini tadi sudut 45. So yang ni 45. Yang ni 90. Yang ni 45. T2. Arrow kena betul Arrow kena betul. T2. Okey. Kalau kata cikgu tak nak lukis side belah kiri, cikgu nak lukis side belah kanan, boleh juga. W masih ke bawah. T2 yang ke arah kiri. Okey, T2 yang arah kanan. W ke bawah. Okey, sudut macam cikgu tadi lah. 45, 45, 90. Okey, so faham tak diagram ni? Satu tips yang korang perasan, korang tengok arrow dia. Arrow kat sini, tak ada pun arrow tu dia bertembung dia punya bucu depan. Maksudnya yang ini ke arah atas, yang ni ke bawah, yang ni ke kanan. So dia macam what we call dia macam berpusing tau. So dia macam pusing je. Okay, dia pusing je. Okay. So itulah yang korang kena. Okay, itulah yang korang kena lukis kat sini. Yes, macam vektor, betul. Memang betul lah vektor. Alif Haikal tulis tu betul. Sebab apa memang bukan macam vektor. Sebab kita belajar force is a vector. Okay, force is a vector. So sebenarnya, okay, ni cikgu just bagi tahu. Nanti bila korang masuk A-level ke universiti, baru korang nampak apa kaitan vektor yang korang belajar dalam math tu dengan fizik. Sekarang ni belum lagi. Sekarang, sebab sekarang dia nak korang faham konsep dia. So konsep vektor dia letak dulu dalam math, konsep fizik belajar dulu. Tapi nanti baru korang baru tahu vektor yang korang belajar at math tu masuk dalam fizik. Sama juga macam ni. Sama juga macam contohnya korang belajar differentiate at math differentiate. Bahasa Melayunya pembezaan. So apa tujuan belajar pembezaan? Okay. So korang belajar pembezaan, tujuan dia nak cari apa? Gradient kecerunan. So untuk level SPM, gradient dia korang guna apa? Y tolak Y bahagi X tolak X. Itu cara korang cari kecerunan untuk level SPM. Tapi nanti lepas SPM, korang nak cari dia punya gradient, dah tak pakai dah lah. Y tolak Y, X tolak X. Korang akan pakai apa? Korang akan pakai differentiate. Kalau nak cari luas, korang akan pakai integrate. Right.
Sekejap dia bunyi-bunyi pula. Okay, so itulah lukisan yang korang kena lukis kat kotak ni. Oi, apa hal tu? Okay. Okay, tu lukisan yang korang letak kotak ni. Yang ni, letak kotak ni. Okay, so another thing, ni C yang penting C kat sini. Ni cikgu nak highlight kan. Dia tulis draw. Bila dia kata draw, ada beza draw dengan sketch. Draw ni maksudnya kena buat betul-betul. So bila kita letak tadi, ni W ke bawah ni, yang ni kena betul-betul sudut dia tadi 30. Kena buatlah sudut betul-betul, sudut. Yang ni pun kena betul-betul sudut. Ni kena betul-betul sudut dia 120. Sudut kat sini 30, sudut ni 30. Sama juga yang sebelah sini. Okay, sama juga yang sebelah sini. So ni W ke bawah. Sudut ni kena betul 45. Okay, ni jadi 90, 45, 45. So that's the difference between draw and sketch. Sketch korang boleh buat sekali, tapi draw kena lukis tu betul. Okay, so next one. Box pertama 8.2. Ni kurang hajar nama dia. Okay, satu balik. So cikgu nak proof kat korang, itulah kesan tak membaca soalan. Okay, box pertama 8.2. Thank you guys. Box pertama 8.2. So kita nak lukis macam mana? T2, T2, W. Okay. Okay. Cikgu maksud saya confused. Kenapa diagram 8.1 tu angle dia jadi 30? Okay. Kenapa angle dia jadi 30? Sebab dekat sini angle 60 tu di luar. Angle 60 tu di luar. So dekat belah dalam ni akan jadi berapa? Kan? Ini kan sudut 90. So sini 30 lah. Nampak tak? Okay, dapat tak? Siapa yang tanya tadi? Okay, dah faham. Alright, thank you. Sekejap apa lagi? Kurang ajar punya soalan. Kurang ajar punya soalan. Sabar. Okay. Tapi memang macam ni tau. Cikgu, to be honest dengan korang kalau zaman dulu punya trik. Macam ni lah, trik zaman dulu. Stress gak? Dah jawab-jawab tiba-tiba lepas habis exam. Kau bayang lepas habis exam kan, orang tanya, tadi kau perasan tak yang 8.2 tu belah tepi? Lepas tu kawan-kawan aku cakap, ya ke? Ya ke? Lepas tu dia dah mula dah. Dia dah menangis bucu katil. Kalau apa? Kalau lelaki dia macam cool sikit lah. Kalau perempuan dia menangis bucu katil lah. Pelajar asrama kan, balik menangis bucu katil. Okay, so T.1, T.1 pula. T1 and T2 are the tension. Okay, and then in the space, draw the scale drawing of a triangle of a force, determine the value of T1 and T2. Okay, so ni nak kena lukis. So dia nak suruh lukis. Okay, ni cara lukis. Salah satu cara yang kita belajar adalah kira guna formula. Guna formula tu maksudnya macam ni. Okay, guna formula, cikgu ajar guna formula. Ada dua cara, yang ni dia suruh lukis. So satu lagi cara kira. Kira cikgu ajar dulu. Okay, cara untuk kira. Okay, cara untuk kira. Macam mana cara untuk kira? Cuba padam. Kita nak cari T1 tu berdasarkan pengiraan. Lama. Sekejap Okay. So berdasarkan pengiraan, dia jadi macam ni. Tengok So kita ambil sebelah je dulu, sebelah. So kalau cikgu buat macam ni. So yang tegak ke atas,
adalah 10 Newton. Sebab nak support 20 Newton ke bawah, ada 2 tali. Okay, ada 20 tali. 20 tali. 2 tali. Kalau berat dia, weight dia ke bawah 20. So, kiri kanan tu support 10-10. So, sekarang ni kita nak tahu berapa T1. Okay, berapa T1 ni. And dia dah bagi sudut kat bawah ni 60 darjah. Okay. So, untuk cari T1, first, cikgu bawa, tengok tengok betul-betul. Yang 10 Newton tu, cikgu bawa ke sini, senang sikit supaya dia jadi segitiga. Okay. So, daripada belah kiri tu, cikgu bawa dia ke kanan. Cikgu bawa dia ke kanan supaya dia jadi segitiga. Okay. Sekarang kita nak cari T1. Nak pakai apa? Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras. Pythagoras theorem pula. Apa? Trigonometry. Sorry. Trigonometry. Trigonometry mean korang kena pilih nak pakai sin ke, cos ke, tangent. Okay. Sin ke, cos ke, tangent. So, sekarang kita ada apa? Kita ada sudut and this is the opposite and this is the hypotenuse. Maksudnya yang ni bukan fizik lah sebenarnya. Ini math. Okay. Ni math. So, ni nak cari hypotenuse. Kita ada opposite dengan hypotenuse. So, opposite dengan hypotenuse pakai apa? Sin ke cos. Dia selalu dua je, sin ke cos. Okay, tengok korang punya trigonometry. Okay, siapa boleh bagi tahu idea dia nak pakai sin ke cos? Sin. Right. Sin. Okay, sin sebab soh. Sin soh, opposite hypotenuse. Okay, so sin sudut 60 equals to opposite. Opposite 10 over hypotenuse. Okay. And then nak cari T1. 10 over sin 60. Okay. Tekan calculator. Dapat berapa? 10 over sin 60. So dapat berapa? Okay, cuba kira. Mana ke calculator cikgu entah. Ni calculator ni anak main ni, confirm. Sekejap. Kalau pakai calculator ni boleh tak? Boleh tak? Sekejap. Cik pakai calculator telefon. 10 bahagi sin 60. Ui, hal dapat. Baik. 10. Apa salah ni? 10 bahagi sin 60. Okey, 11 point. Oi, asal kalkulator korang berbeza-beza? 11.54, 11.547. 11.6. Macam mana boleh ada 11.6? 11.54. Okey. So 11.54 lah cikgu ambil 11.55. 11.55. Okey, ni cara kira. Kalau cara kira. Okey, so maknanya kalau sengit dia 60 darjah macam ni, maknanya sudut dengan paksi Y dia kecil, 30 degree. Berapa force dia? Force dia 11.55. So kalau tali tu tegak je, dia hanya perlu 10 Newton. Tapi kalau dia sengit kan, dia perlukan 11.55 to support the 20 Newton. Okay, nak support 20 Newton. So sebelah kiri 11.55, belah kanan pun 11.55. Okay, so we do the same untuk yang 45 darjah. Cikgu ambil 2 decimal ke? Yes, selalunya kita ambil 2 decimal places. Okay, kita ambil 2 decimal places. Okay, so yang belah sini pula macam mana? Yang belah sini lebih kurang sama macam tadi. So kalau cikgu buatkan jadi segitiga. Okay, ini adalah sudut 45. Kita nak cari dia punya ni 10. Dia punya T2 berapa? Okay, sama juga. So kita nak cari T2. Cikgu ringkaskan ikut je formula tu. 10 bahagi sin. Tapi sudut dah lain lah. Sudut 45. So korang kira 10 bagi sin 45 dapat berapa? 10 bagi sin 45 dapat berapa? Dapat 14.14. Okay, so 14.14 Newton.
Ni pun 14.14 Newton. Kau bayangkan? Lagi sengit bermaksud jauh lagi jauh daripada y-axis. Okay, lagi jauh daripada y-axis. Tadi dekat je sebab 30 darjah. Ini 45 darjah. Lagi jauh daripada y-axis, you require bigger force. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Kalau korang nak gantung objek and tali tu nak buat sengit, so lagi jauh dia punya sudut tu, lagi besar sudut tu daripada y-axis. Okay, lagi besar sudut tu daripada y-axis. So gambar pertama 8.1 daripada y-axis, the angle is only 30. Okay, the angle is only 30. So force yang kita kena pakai rendah 11.55. Tapi 8.2 dia punya sudut tu lagi jauh daripada y-axis, 45 degree. So berapa force yang nak kena support? 14.14. Okay. So maknanya kalau kita nak tanya mana yang cara gantung yang lebih orang kata apa, lebih efisien, yang lebih rendah dia punya stress, okay, to the string, yang kurang dia punya stress kepada string, cara mana yang lebih sesuai kalau kita nak gantung? Yang 14.14 atau yang 11.55? Okay. Kalau berdasarkan pemahaman korang, mana cara yang lebih senang? Bukan senang lah, maksudnya lebih kurang stres ataupun susah untuk tali tu putus. So jawapan dia adalah yang 11.55. Maknanya antara cara gantung yang orang kata apa, less force require adalah cara 8.1. Kalau buat cara 8.2, dia punya force lebih besar. Okay, force dia lebih besar. So dekat sini dia ada bagi tahu yang each string can withstand maximum of 50 Newton. So sebabkan string tu boleh tahan sehingga 15 Newton, that's why 8.1 frame tu boleh tergantung, 8.2 pun frame tu boleh gantung. Okay, sebab 8.1 hanya 11.55, 8.2 14.14, hampir-hampir nak capai 15. Okay, so kalau ikut sudut yang dia kata kat sini, kalau ikut pakai sudut 60 ni, so kalau ikutkan sudut yang ada kat situ, lagi besar sudut di sini, less stress ataupun less force require. So yang 8.1 ni, less force require to hang the frame. Kurang daya untuk gantung frame tu. Kalau 8.2, lagi banyak daya nak pakai. Okay, dapat tak? Okay, siapa yang tanya tadi? Cikgu tak faham, lagi besar sudut, lagi kurang stres. Yes. Maknanya kalau ikut ni, kalau ikut sudut dia bagi 60 tu besar lah. Tapi 60 tu dia ambil sudut daripada paksi X. Okay, cikgu terang kat korang tadi adalah sudut dari paksi Y. Lagi dekat dengan paksi Y, kurang force. Kalau lagi jauh daripada paksi Y, bigger force. Tapi kalau kita ambil dari sudut paksi X, bigger sudut paksi X, kurang force. Smaller sudut dekat paksi X, bigger force. Okay, so sebab dia akan tanya kat bawah ni, okay, yang ni lukis, sekejap lagi cikgu ajar. So bila dia tanya, based on your answer, which is the most suitable method to hang the mirror? So method 8.1. Kenapa less force ataupun dia kata kat sini can withstand 50 Newton kan? Okay, less force act upon the string. Okay, so itu untuk yang ni. So D ni cara lukis. So cara lukis macam mana? Kalau cara lukis, kita kena ikut scale. So dia kata ni 1 cm sama dengan 2 Newton. Okay, so ni korang kena pakai pembaris. Cikgu dekat yang sini cikgu tak ada pembaris. Tapi apa yang korang kena ambil adalah pembaris korang tu 1 cm 2 Newton. So kalau kita nak lukis berat ke bawah tadi, kan kita dah kira tadi berat ke bawah.
Berat ke bawah tadi 20 Newton. So berapa cm nak kena lukis? So berapa cm nak kena lukis? Nak dapat 20 Newton. Secara logiknya korang kena lukis 10 cm. Kalau ikut gambar ni tak muat lah 10 cm. Sebab kalau soalan SPM yang betul, ini satu page. Okay, soalan SPM betul yang ni satu page. So korang kena ambil pembaris tu 10 cm gariskan, make sure panjang ni 10 cm. Cikgu ajar cara je sebab ini pun tak muat kalau nak lukis. So ambil pembaris, garis tegak, gariskan tegak. Okay, tandakan anak panah ke bawah, make sure panjang tu 10 cm. Kenapa nak represent? Supaya dia represent 20 Newton. Okay, 20 Newton. Okay, so seterusnya, okay, kita ada maklumat sudut. So you use the value of the angle tadi. Okay, angle yang kita nak tadi. So angle dia, okay, kan dia bagi macam ni, bawah ni 60. So pakai protector, sudut, ambil sudut. Okay, ambil sudut, make sure sudut tu betul. Katalah sudut ni 60. Okay, buat garis. Buat garis-garis je sampai atas. Garis je sampai atas. Okay. Lepas tu yang belah sini nanti sama juga. Buat sudut. Okay, buat sudut. Sudut 60 juga. Sudut 60 juga. Garis sampai bawah. Okay, saya sampai sinilah. Okay, sekarang macam mana kita nak kira dia punya force? Okay, kita nak kira dia punya force adalah measure length. Okay, measure length dia. Maknanya ni tadi, ni bahagian ni, kalau kita ukur, okay, kalau kita ukur, dari pengiraan, saya tunjuk dari pengiraan tadi korang dapat dia punya force adalah sebanyak 11.5 Newton. Okay, so 11.5 Newton. Okay, so kalau dia kata 1 cm sama dengan 2 Newton, so maksudnya ini panjang dia lebih kurang 5, okay, 11 point. Okay, 5 point. So panjang ni korang akan dapat lebih kurang 5.75 cm. Macam tu. So bila kita ukur pakai pembaris, panjang tu berapa? Kita ukur, oh yang tu panjang dia 5.75 cm. Okay, so berapa Newton? Darab 2? 11.5 Newton. Macam tu. Okay, tapi ni cara kena lukis. And you need to do the same untuk yang sebelah lagi. So bila kita buat yang sebelah lagi pun sama juga. Mesti panjang ke bawah 20 cm, 10 cm. Lepas tu sudut kena betul 45. Buat sudut 45, tarik. Buat sudut 45, tarik ke bawah. Okay, tarik ke bawah. Dan nanti dapat sudut 90. Kita apa yang kita perlu ukur? Ukur dia punya length. Ukur length dia berapa cm. And then darabkan 2 untuk dapat force. Kena ada protector. Ya, kena ada protector lah. Kena bawa lah protector. Okay, kena bawa protector. Okay. Tu cara lain. So, selain daripada kira, yang kita selalu belajar untuk paper 1 pun macam ni. Kita akan kira sin, pakai cos. Okay, so yang belah bawah ni, kita ukur panjang dia. And then, kita tulis. Okay, cikgu kenapa kena darab 2? Okay, kenapa darab 2? Sebab length yang kita ukur adalah sentimeter. And dia dah bagi scale 1 cm will equal to 2 Newton. Okay, 1 cm equal to 2 Newton. So kalau korang ada 5.75 cm, so berapa Newton? 5.75 darab 2 lah. So both way can be used. Yeah, so both way can be used. Betul. Maknanya kalau korang
mengira selalu paper 1 ke apa, kita akan guna cara atas. Cara yang bawah ni jarang, takkan nak lukis, take time. So selalu kita akan guna atas je, pakai trigo. Pakai sin cos, dapat jawapan. Yang ni the other alternative. You can draw. So another way is you can draw. Okay. Okay, yang ini. If the string is cut, elok-elok dah tergantung, kau bagi cut pula. Mirror will fall down. Confirm lah. Dah kau gunting dia, memanglah jatuh. So dia jatuh pula, ambil masa 0.6 saat. Okay. So yang ni korang kena menjawab mengikut formula kinematik. Kinematik tu maksudnya formula yang mana? Okay, cikgu tulis dulu. Kita ada A, V minus U over T. Dalam formula ni tak ada S. Kita ada S equals to UT plus half AT square. Okay, so dekat sini korang kena tahu S tu apa. Dia 5 perkara. Dalam gerakan 5 perkara kena tahu. S, displacement or distance. U is initial velocity, laju awal. Okay, and then V is final velocity, nombor 3, laju akhir. And then T is time. And the last one is acceleration. Semua formula kinematik hanya ada 4 huruf. Dia tak ada 5 huruf. Dia ada 4 huruf saja. Contohnya, the first one, A, V tolak U per T, tak ada S. Second one, tak ada huruf V. The third one, V square, U square plus 2AS, tak ada huruf T. Formula tu ada di depan kertas exam ke? Formula ni ada di depan. Yang ni ada. Formula ni kinematik ni ada. And another one is S equals to UT equals to half U plus VT. Okay. So formula ni pula tak ada huruf A. Okay. So bila macam ni, ini adalah motion of the object is in y-axis. Maksudnya dia jatuh ke bawah. Yang korang kena ingat kalau jatuh ke bawah ada satu perkara wajib, which is it will affected by gravity. So bila affected by gravity, so the acceleration of object kita assume is gravitational acceleration. Maknanya semua yang ada A kat sini dah ganti dengan huruf gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Yang tu tak ada. Okay, so kita tengok maklum antara 3 formula yang cikgu ada tulis G tu mana satu nak pakai. Okay, kita tengok apa maklumat yang kita ada. Kita ada satu je, T. 0.6. Sudah. Lagi apa maklumat ada? G. G tak lupa lah. Kalau KBSM, kita ambil nombor KBSM lah. 10 ms negative 2. Kalau KSSM, dia dah pakai 9.81. Okay. So, dia tanya calculate the final velocity. Dia nak V. Baru ada 3 huruf. Setiap formula ada 4 huruf. Setiap formula ada 4 huruf. So, kita kena cari satu lagi huruf. Huruf apa yang tersembunyi? So, huruf yang tersembunyi adalah U. Sebab objek bila dia jatuh, dia akan bermula dengan kosong. Okay. Cukup lah. Ada T, G, V, U. Pilih. Mana ada T, G, V, U? Number 1, number 2 or number 3? Okay, kita nak pakai mana? Number 2. Ya ke number 2? Kalau pakai number 2, itu cari S. 1. Pakai nombor 1. So, pakai nombor 1. So, kita nak cari V, pakai nombor 1. So, dia akan jadi, cikgu ringkaskan formula dia, GT plus U sama dengan V. Okay, 10 darab 0.6 tambah 0 V. So, V dia adalah 6 ms negative 1. Okay. So, yang ini, formula kinematik ni, dia selalunya dia keluar sikit-sikit macam ni je. Pap tiba-tiba ada satu, pap tiba-tiba. Dekat mana-mana soalan, pap ada satu macam tu. Dia tak ada satu soalan, dia saja tak ada. Okay. Kenapa G? Sebab dia jatuh ke bawah.
Okay, anything yang falling down is always assume that acceleration yang bertindak dekat dia adalah gravitational acceleration. Okay, G is gravitational acceleration, pecutan gravity. So berapa value pecutan gravity? Kalau KSSM dia bagi nilai 9.81. Okay, cara kira sama 9.81. Tapi kalau KBSM dia guna round off, dia round off jadi 10. Okay, tu je beza. Beza dia dekat situ saja. Yang lain sama. So kalau nak pakai KSSM, dia jadi nombor lain sikit lah. KSSM dia akan jadi 9.81 darab 0.6. So korang akan dapat nombor yang lebih tepat, which is 5.8. Naik. Tu beza je lah. KSSM and KBSM. Okay, clear ni? Ui, lama pula kita ambil masa soalan ni. Alright. So next one. Wow. Okay, Zul. Kau dengar lagu apa, Zul? Okay. So diagram 5.1 show the two boy pushing a large box. After some time the box still remains stationary. Right. So maksudnya apakah yang budak dua orang ni buat? Dia tak buat kerja. Dia tak buat kerja. Okay. So kenapa? Sebab the object is remain stationary. Stationary maksudnya force that act upon the object is balanced. So kalau Mamat ni bagi contohnya dia tolak guna daya 100 Newton, yang sini pun tolak 100 Newton. So at the end, what happened to the object? The net force. Okay, ke kanan 100, tolak ke kiri 100, kosong. That's why object is in balance. Okay. So kalau ada topik, cikgu orang cikgu ceritakan, another topik yang kita akan belajar is work. Okay, what is work? Work, formula dia adalah force darab displacement. Jadi kalau macam ni, kotak tu tak gerak, there's no displacement, tak bergerak, tak pergi mana. So displacement dia kosong. So force dia tadi kosong juga. So berapa dia punya work? Kosong. Kosong joule. So maknanya dua orang budak ni tak ada kerja. Okay, tak ada work, tak ada kerja. Maknanya dia buat benda yang sia-sia lah. So tak ada kerja. Tu kalau orang cakap kau ni tak ada kerja ke? Tak ada kerja lah tu. Tak ada kerja maknanya tak ada bergerak apa-apa. Okay. Okay, so yang bawah sini aircraft. Okay, aircraft moving forward with uniform velocity. Ni pun perkataan ni, uniform velocity. Laju seragam. So laju seragam maksudnya apa? Maksudnya F3 ke depan, F4 ke belakang pun nilai dia adalah sama. Okay, so F3 tu sama je dengan nilai F4. Okay, cuma F3 ke kiri, F4 ke kanan. Okay, so beza dia adalah direction. Dia punya magnitude sama, direction dia berbeza. Okay, so based on the situation, state the similarity about the magnitude. Okay, magnitude ni value dia and direction. So net force kosong juga kan? Ya, net force dia pun kosong. So kalau korang jumpa term, dua term ni, stationary, uniform velocity. Stationary, uniform velocity. Dua term tu menunjukkan force is balanced. The net force will be 0. Okay, contoh kalau ke kanan ni cikgu letak contoh 1000 Newton. Sini cikgu letak 1000 Newton. Okay, 1000 ke kanan, tolak 1000 ke kiri, baki dia kosong. Yang sama magnitude. Magnitude tu maksudnya nilai. F3 1000, F4 1000. So dia punya magnitude sama, nilai dia sama.
Okay, kalau yang atas pun sama. Magnitude F1, F2, magnitude sama. Okay, so dia kata state similarity about the magnitude and direction of force F1, F2 and F3. So untuk magnitude yang sama adalah F1 sama dengan F2. F3 pula sama dengan F4. Itu dari segi magnitude. Tapi dari segi direction, F1 ke mana? F1 arah kanan. So mana lagi yang arah kanan? F1 samalah dengan F4 sebab F4 pun to the right. Okay, so another one is F2. F2 is to the left. So it is equal, the direction is equal to F3. Sebab dua-duanya ke kiri. Okay, so what is the net force in both situation? Ui, susah soalan ni. What is the net force in both situation? Ui. Hai, net force dia adalah 0. Okay. Susah nak cari jawapan kosong kan. Ni. Kalau dalam fizik kau jumpa jawapan dia kosong. Okay, based on the answer, name the physics concept involved. Apa nama fizik konsep dia? Okay, korang boleh tulis force in equilibrium. Okay, daya seimbang. Ataupun boleh juga tulis bahasa Inggerisnya balance force. Okay, tapi sekarang apa huruf Z nak dihapuskan Okay, huruf Z nak dihapuskan. So lepas ni tak tahu kau nak tulis 0 macam mana. Kau nak tulis 0 mungkin dia jadi ni lah. 0 macam tu. Okay. Cikgu baru baca ni, tak tahulah betul ke tak. Orang kata nak hapuskan huruf Z, aku tak faham kat kenapa. Cikgu tak habis baca lagi. Mungkin betul, mungkin tak. Okay. Tak tahulah kenapa nak hapuskan huruf Z. Bayang kalau korang ada kawan nama, contoh nama apa? Nama Zaidi lah, contoh. So nanti kalau huruf Z ganti dengan X, so nama dia jadi pelik sikit lah. Okay. Zaidi. Okay, so B1. Another aircraft has F3 greater than F4. Okay, so another aircraft F3 greater than F4. So kalau dia greater than F4, apa jadi dekat objek tu? What happened to the aircraft? Okay, so kalau F3 lebih, so dah tak balance. Okay, F3 lebih dah tak balance. So kalau tak balance, what happened to the object? So the aircraft will accelerate. Okay, the aircraft will accelerate. Wait. Apa? Sekejap Okay. Sabar, chat. Sabar. Bahagian chat tu, sabar. Okay, kejap. Dia keluar sini. Kalau tulis move to F3. Oh, okay. So, dia tanya type of motion. So, type of motion 3. Stationary, constant velocity, accelerate. Okay. Okay, bahagian chat. Sabar. Haris, sabar Haris. Okay, sekejap. Kenapa dia keluar macam tu? Keluar pun. Okay, so describe the motion. So, kita macam-macam idea korang. Okay. Okay, fokus balik. Okay, so another aircraft S3. So describe the motion. The motion maknanya the aircraft will accelerate. Aircraft will accelerate. Kalau nak nampak bijak sikit dia macam ni. Accelerate ke mana? Kalau nak bijak sikit accelerate ke mana? The aircraft will accelerate to the
left. Sebab F3 tu kan ke kiri. So dia akan ke mana? Ke kiri. Okay, accelerate ke kiri. Okay, so explain your answer. So, apa yang explain dia? So, kenapa dia dah accelerate? Because the force act upon the aircraft is unbalanced. Okay, so tadi kalau cikgu tulis bahasa Melayunya, dia memecut. Okay, kenapa? Kerana daya yang bertindak tidak seimbang. Okay, clear untuk force? Soalan ni selalu macam ni je. Balance, unbalance, balance, unbalance, balance, unbalance. Betul ke kalau jawab unbalanced force? Betul juga. Okay, betul juga. Okay. So the force act upon the aircraft is unbalanced. So the object will accelerate. Okay. Allahu Akbar. Okay. So the object will accelerate. Objek tu akan memecut. Okay, so bawah dah masuk work, energy and power. Okay, work, energy and power ni semua work, energy and power. So macam sebelum ni kita tak cover lagi work, energy and power. So kita patah balik ke apa tu? Paper 1 dulu. Okay, kita patah balik ke paper 1 dulu. Sebab kita tak cover lagi paper 1 punya work, energy and power. Okay, so to do that kita buka muka surat. Okay, sekejap. Muka surat dulu, muka surat. Okay, muka surat 12 balik. Okay, muka 11, muka surat 11. Okay, muka surat 11. Okay, so kita nak cerita pasal gravity dulu kat sini. Sambungan dia sikit. So gravity. Apa yang perlu tahu untuk gravity? So gravity bertindak kat mana? Gravity ni bertindak dekat y-axis. So bertindak dekat y-axis. So dia jatuh ke bawah. Okay, objek yang jatuh ke bawah. Okay, so cikgu terangkan sikit kat sini. So soalan 35, the time taken for object to fall from the height of h from Earth surface is t. If gravitational acceleration of the moon is 1.6, compare the time taken of object to fall from the same height. Okay, so kat sini bezanya apa? Dekat bumi graviti tinggi, dekat bulan graviti lebih rendah. So apa jadi kepada masa? Apa jadi kepada masa? So masa dia mestilah lebih lambat. Masa dia mesti lebih lambat. Okay, so kalau cikgu pernah ajar korang pasal pakai formula, siapa yang dah pernah join kelas sebelum ni. So kalau nak pakai formula, tadi kita dah tulis formula kinematik. G V minus U over T. Okay, so kita nak cari hubungan, what is the relationship between gravitational acceleration, pecutan graviti dan juga masa. Okay, soalan ni sebenarnya nak cari apa hubungan tentang pecutan graviti dan masa. So what is the difference? So the difference is graviti ni kalau dekat bumi berapa? Kita anggap tadi kita ambil kalau yang tepat 9.8. Okay. So maknanya kalau dekat bumi tinggi 9.8. So what happen to the time? The time will be lower. So cepat. Okay, tapi kalau dia pergi ke bulan, graviti dia berapa? 1.6. Maknanya the gravitational acceleration is lower. So what happen to the time? The time will be longer. So dia ambil masa yang lebih lama. Okay. So kau kena masuk dulu sebab last chat aku so kantoi apa benda ni.
Okay, 36. Diagram 5 show two metal sphere P and Q. Which of the following statement is true when P and Q are free fall? So pertama kita kena faham dulu apa maksud free fall. Free fall is the object falling due to gravity only. Okay, so jatuh bebas tu maksudnya objek tu jatuh, kita anggap dia jatuh hanya disebab okay, dia jatuh due to gravity saja. So tak air resistance semua tak wujud. Okay, air resistance semua tak wujud. So apa yang sama? Okay, cuba tanya korang dulu apa yang akan sama. So Aiman jawab A. Tu kesalahan lazim tu. D. Jawapan dia adalah acceleration dia sama. Acceleration apa? Gravitational acceleration. Okay, gravitational acceleration. So yang ini akan jatuh 9.81 ms negatif 2. Sini pun 9.81 ms negatif 2. Okay. Tapi kalau A pun, sekejap A pun logik juga sebab free fall. Itulah. A pun logik juga. Okay. Cikgu kenapa bukan D? Okay. Force tak sama tau. Okay, apa force? Force MA, betul tak? Okay, force MA. So, bila M ada dekat situ, kan M tak sama tu. M tak sama, 1 2 kg, 1 kg. So tak sama force. Yang sama tu dia jatuh tu acceleration dia sama. Okay, momentum kenapa tak sama? Momentum is mass times velocity. Okay, sama juga. Kenapa momentum dia tak sama? Because both object different mass. Different mass. Okay, cuma cikgu nak tengok A tu. A tu kalau ikutkan boleh. A ni pun patutnya betul. Acceleration confirm lah. Tapi A tu pun patutnya betul juga. Okay, kita tunjuk kenapa cikgu kata A tu betul. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, kat belakang. Kenapa cikgu kata A tu betul? Berdasarkan A tak betul. Sekejap. Kenapa A tu tak betul? Tapi selalu kalau free fall memang kita ni cikgu check nanti boleh, tapi memang jawapan dia acceleration. Kalau free fall memang selalu kita anggap gravitational object fall due to gravitational object fall with the same acceleration, gravitational acceleration. Cikgu kalau free fall tu bukan mass bukan factor. Okay, mass memang bukan factor untuk free fall. Tapi bila kita cerita momentum, momentum factor dia mass. Gravitational force factor mass. Sebab tu bila kita cerita momentum dengan force, mass kena consider. Okay, because formula untuk momentum ada mass, formula untuk force pun ada mass. So mass effect. Okay, mass effect. Okay, so wise. Okay, faham. Thank you. Okay, 37 diagram show a load hanging on the spring balance in stationary lift. Ni keyword ni, stationary. Okay, so balance ke unbalance? So stationary macam kita cerita tadi, jumpa je dua perkataan. Stationary, constant velocity, itu balance. Ni lekatkan dalam kepala. Stationary, constant velocity, balance. Stationary, constant velocity, balance. Okay. So reading of a spring balance is 20 Newton. Maksudnya spring balance ni baca ke atas 20 Newton. Kenapa spring balance baca 20 Newton? Sebab weight dia pun 20 Newton. Okay. So dia balance.
So what is the reading of spring balance when the leaf move up? Leaf move up with acceleration of 2. So bila dia kata ada acceleration, balance ke unbalance? So bila ada acceleration, dah tak. Bila ada acceleration je, maksudnya ini bila dia unbalance. Okay. So bila dia unbalance, dia naik ke atas. Okay. Yang kita kena tahu macam ni. Ni naik ke atas. And dia ada acceleration. Berapa acceleration dia? 2. Dia ada wake. Wake. Which is kita tahu wake is mg and 20 Newton. So basically untuk KBSM dia pakai 20 Newton because dia pakai gravity ni 10. So berapa mass dia? So mass dia mestilah 2. So cikgu tulis kat sini mass dia 2 kg. Okay, setakat tu clear? So sekarang ni kita nak tahu berapa spring ni punya bacaan. Maksudnya spring balance ni nanti force dia berapa? Tadi spring balance baca 20 sebab objek ni stationary. Sekarang ni dia dah tak stationary, dia accelerate ke atas. So spring balance tu akan baca berapa? Okay, so sekarang ni kita tahu dia ke atas, dia tahu unbalance. So siapa tolak siapa? W tolak F ke F tolak W? Okay, W tolak F ke F tolak W? Nak tahu siapa tolak siapa, tengok arah. Arah ke mana? Arah ke atas. So kalau ke atas maksudnya atas tu lagi kuat sebab tu dia boleh tarik ke atas. So kita ambil yang besar tolak yang kecil. So yang kuat tolak yang lemah. So F tolak W sama dengan M darab A. Okay, so kita nak cari F. So F sama dengan MA campur W. So F dia sama dengan 2 mass darab 2 MS negatif 2 tambah 20. So 2 darab 2, 4. So dapat 24 Newton. So bila dia dah buat jawapan A, B, C, D, tiba-tiba terlupa letak jawapan yang betul, dia tambahlah E. 24. Okay, kalau zaman-zaman dulu, kalau ada E tu, E itulah jawapan. Selalunya E tu wujud sebab dia terlupa letak jawapan yang betul. Kalau dulu-dulu lah, dulu-dulu ni selalu gitu. Okay, terlupa letak jawapan, letak E, dapat jawapan. Okay, so another one, ini eksperimen untuk free fall. Okay, so apa yang sama? Yang sama is acceleration. Okay, acceleration. Senangnya dulu, tak juga. Zaman korang pun sama je. Kalau dia terlupa letak jawapan tu, dia letak E juga. Janganlah risau. Okay. Orang buat soalan, dia tak senang tau. Bila kita buat soalan, kadang-kadang kita dah buat soalan, kita suruh orang check, tiba-tiba, jawapan kau mana? Jawapan yang betul mana? Oh lemak, salah kira lah. So jawapannya 24 macam tu lah. Okay. So, tapi tak semua soalan ada E. Selalunya tertiba ada E lah, tertiba. Okay, so 39, a brick fall from the height of 10 meter. Calculate the time taken for the brick to reach the ground. Okay, ni sama macam soalan. Muka cikgu hilang. Cikgu 38 dah bincang tu. 38 acceleration. Tantara free fall. Free fall yang sama acceleration, which is gravitational acceleration, pecutan graviti. Okay. Muka cikgu hilang. Okay, muka dia cikgu dah ada balik. Ada tak? Cikgu tercancel muka cikgu, sorry. Kesian korang rindu kan. Okay. Right. 39. Okay, 39 kinematic equation. So cikgu tulis balik kinematic equation. Okay. Turun ke bawah kan. So turun ke bawah, kinematic equation dia jadi V minus U over T. Lepas tu kita ada S UT plus half GT square. Kita ada V square U square plus 2GS. Okay, so dah ada 3 kat situ. So nak pilih yang mana, kita tengok dulu maklumat apa yang kita ada. Kalau yang pertama ni tak ada S.
Tak boleh pakai lah yang pertama sebab kita ada dia jatuh ke bawah. And dia bagi tu dia jatuh ni, height dia, tinggi dia ataupun displacement dia 10 meter. So kena ambil yang ada S. So ada dua pilihan. Okay. So apa yang tersembunyi? Maklumat ni kita tengok selalunya kalau soalan macam ni, kebanyakan student tengok cikgu ni soalan tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab ada satu maklumat je, saya tak tahu maklumat yang lain. Mana boleh satu maklumat tiba-tiba tanya? Okay. Sebenarnya lengkap je maklumat tu. So dia beritahu 10 meter. So dia tanya berapa time. Okay. So S ada maklumat and maklumat yang confirm ada tapi tersembunyi G. So KBSM ambil je 10 dulu senang. MS negative 2. Okay, so H dah ada, okay, ataupun S tadi, cikgu buat S lah senang supaya tak confuse. Okay, so S dia dah ada, turun ke bawah tu 10 meter, so G 10. Apa lagi maklumat yang tersembunyi? Okay, objek jatuh. Objek jatuh mestilah dia bermula dengan U kosong. Okay, kita nak time. Cari yang ada SGUT. So yang ada SGUT tengah ni. Tu cara korang nak pilih formula kinematik. So SGUT. So pakailah yang ini. Kita cari T. Okay. So S 10 meter. Cikgu ganti terus. 10 meter. U kosong. Darab dengan T. Tak payah kira lah. U darab kosong darab T. Kosong lah. 1/2. Cikgu ambil nilai KBSM 10 T square. So ini 10 sama dengan 5 T square. So 10 bagi 5 sama dengan T square. Okay, so cikgu ringkaskan. T sama dengan square root of 2. Okay, so dapat berapa? Square root of 2. 1.1 ke? Tiba aku pula tak percaya korang. Sekejap Square root of 2. 1.4 lah. Okay, square root of 2 1.4. Tak tekan calculator lah tu. 1.4. 1 je boleh ke cikgu? Tak boleh lah. Sebab kalau korang tekan calculator dapat 1.4. Cuba tekan calculator. Square root of 2. Square root of 2. 1.4. So tak bolehlah ambil 1. Okay. Ni pun kesalahan juga. Kesalahan macam mana tau? Sebab kadang-kadang macam confident kan. Oh, punca kuasa 2, 1. Mana pula punca kuasa 2, 1? Tu 2 bahagi 2. Square root 2 bukan 1. Square root. Aduh, terkena lagi. Terkena lagi kan. Okay, square root 1.4. Tekan calculator. Ni macam soalan yang macam, punca kuasa 2, jawab 1. Confident. Okay. So, confident je. Cikgu hilang lagi. Ya Allah. Selalu hilang. Okay, so ni yang confident jawab je. 1. Dah jawab, lepas tu balik kan. Bincang dengan kawan. Tadi jawapan dia 1. Bukan lah, 1.4 lah. Tu yang stres kan. Menangis bucu katil. Okay, kalau kat asrama lu menangis bucu katil lah. Jawab salah, menangis bucu katil. Okay. So, next one. Okay, soalan ni 2008 ni cikgu tak berapa nak setuju soalan dia sebenarnya. Sebab bila dia buat eksperimen ni, troli tu jatuh. Okay, so troli tu jatuh, dia tak boleh kata troli tu jatuh dengan gravitational acceleration. Sebab ini ialah ada lantai, permukaan, ada udara. And soalan dia pun dia tak bagi tahu ada free fall ke, dia tak cakap pun. Dia hanya kata diagram 3 show 2 trolley, different mass. Both trolley move at the same velocity and fall over the edge and hit the floor. Macam tu dia bagi. So soalan ni cikgu tak berapa setuju sebab tak ada perkataan free fall. Ataupun tak ada perkataan assuming there's no air resistance. Tak ada perkataan macam tu. So kalau ada perkataan macam tu, cikgu setuju jawapan dia. Tapi sebab tak ada, cikgu tak berapa setuju lah. Cuma kita anggap je lah ada perkataan tu. So jawapan dia adalah
time taken to hit the floor. Sebab dia anggap dua-dua objek ni jatuh dengan pecutan graviti. Okay. Gravitational acceleration. Okay, so gravitational acceleration macam mana? So ada yang tak berapa faham gravitational acceleration ni. Cikgu buat macam ni. Okay, kata ni objek. Okay, ni jangan risau, nanti korang boleh SS. SS apa? Screenshot. Okay, so dia jatuh, kita tahu dia mula dengan kosong. Okay, so apa maksud pecutan 10? Kita ambil 10 untuk KBSM. KBSM cikgu ambil 10 lah, senang sikit nak tunjuk. So kalau KSSM 9.8. So dia pun jatuh. Dia sampai sini, berapa jauh dia sampai? 10 meter. Berapa lama dia ambil masa? Dia akan ambil masa 1 saat nak sampai 10 meter. So berapa laju dia dekat bawah ni? So laju dia akan jadi 10 meter per saat. Okay. Sebab 1 saat dia sampai 10 meter. Cikgu, tapi mass dia berbeza. Yes, sebab bila free fall, mass tak effect. Mass tak effect. Tapi sebab tu cikgu tak berapa setuju soalan ni. Sebab kalau soalan ni, bila dia tak kata free fall, benda berat jatuh dulu. Cikgu cakap tadi, cikgu tak berapa setuju soalan ni. Sebab benda berat, dia mesti jatuh dulu. Tapi jawapan dia time taken sebab soalan ni dia anggap free fall. Okay, sebab dia anggap free fall. Kalau tak ada apa yang sama. Kenapa tak ada apa yang sama? Contoh gravitational potential energy, apa formula dia? M darab G darab H. Okay. So kalau M darab G darab H, betul dia punya H sama, tinggi meja tu sama, constant. Gravity pun sama, constant. Tapi mass tak sama. So kalau ada bigger mass, bigger gravitational potential energy. So kalau kinetic energy pula, apa formula kinetic energy? Formula kinetic energy half m v square. So kinetic energy pun tak sama sebab dia punya m tak sama. Bigger m akan ada bigger kinetic energy. So kalau momentum pun tak sama, momentum mv. So mass tak sama, mana boleh momentum sama? Bigger mass, bigger momentum. Sebab tu cikgu tak berapa setuju soalan ni lah. Okay. So cuma sambung kat sini. So macam ni kita kira acceleration. Okay, so kita kira acceleration adalah V tolak U over T. Tu yang dapat 10 tolak 0 bagi 1, dapatlah acceleration dia 10. Okay, tapi bila seterusnya, berapa jauh dia bergerak? Dia gerak sejauh 20 meter. Berapa masa dia ambil? Still 1 saat. So dekat sini dia dah bergerak lagi jauh. So laju dia adalah 20 meter per saat. Tapi bila kita cari acceleration, V tolak U per T, korang still akan dapat 20 tolak 10 bagi 1, 10. Okay, kalau saya lagi jauh ke bawah, berapa jauh? 30 meter. Berapa laju kat bawah ni? 30 meter per saat. Okay, so berapa acceleration dia? 30 tolak 20 bagi 1, dapat juga 10. So, velocity dia, baru cikgu tahu. Kenapa velocity dia tak sama? Ni boleh kita recap balik. Tengok, velocity dia tak sama. Setiap kali dia jatuh, velocity dia berubah-ubah. 0, 10, 20, 30. Okay, velocity dia tak constant. Velocity dia berubah-ubah. Dari 0, 10, 20, 30. Berubah-ubah. Increase, increase, increase. Okay, tapi acceleration dia sepanjang dia jatuh 10, 10, 10. So same acceleration, different velocity. Okay, clear? Free fall? Sebab tu kita tak boleh ambil velocity dia sama. FH? O tu menunjukkan apa? Clear? Okay. So velocity dia tak sama sebab velocity dia berubah. Dia jatuh tu sentiasa bertambah, velocity dia bertambah. Sebab tu bila ditanya kat sini, apa physical quantity yang constant? Acceleration. Velocity tak boleh, velocity increase.
Momentum tak boleh sebab momentum mass darab velocity. So mass tak sama, velocity pun bertambah. So tak constant. Okay, yang constant hanyalah acceleration. So siapa nak SS boleh SS. SS. Cikgu ada student beritahu cikgu. Cikgu saya nak SS kejap. Cikgu nak apa benda SS? Rupanya SS tu screenshot. Okay, SS tu screenshot rupanya. Okay. So next one. Okay, so 41. The force are in equilibrium in all the phenomena below. Okay, equilibrium dalam semua keadaan kat bawah kecuali. Okay, so equilibrium kita ingat balik. Apa keyword equilibrium? Ada dua keyword equilibrium. Stationary, constant velocity. Stationary, constant velocity. Pegun, hal laju seragam. Pegun, hal laju seragam. Cari je lah perkataan tu. Okay, so kita tengok nombor 1. A car descending a hill at constant velocity. Ada keyword tu. Constant velocity. Dia menurun dengan hal laju seragam. Ada perkataan hal laju seragam. Ada word constant velocity. So ada perkataan ni balance. Seimbang. Okay, a lamp hanging at rest. Hanging, tergantung. Tergantung mana gerak. So at rest, stationary. So ini pun balance. So balance. Mango falling from a tree. Sudah. Mango falling. Okay. Tak balance. Kenapa tak balance? Sebab mango tu turun ada acceleration. Yang tak ada acceleration ni kalau korang buat slow-mo kan, slow-mo mana ada acceleration? Slow-mo. So slow-mo tu constant velocity. Wow. Tu slow-mo. Okay, a ship floating. Floating pun sama. Floating, terapung. Terapung at rest, stationary. So yang tak, mango falling from a tree. Okay, clear Yang tu balance lah, unbalance. Okay, so ini diagram show a stroboscope. Photograph of ball drop from a height, dia jatuh. So ini sama macam yang cikgu terang tadi lah. So dia jatuh ni, waktu dia jatuh mula-mula ni jarak dia pendek. Lepas tu makin jauh. Tapi setiap kali kalau kita kira, okay, kita kira acceleration dia adalah sama. Maksudnya the first one ni kalau kira acceleration untuk KBSM 10. Sini pun yang jauh ni pun kalau kita kira acceleration dia masih lagi 10. So apa yang kekal constant is the acceleration. Apa yang bertambah? Velocity. Okay, so acceleration dia constant, velocity dia increase. So kalau velocity dia increase, momentum dia increase. Kenapa? Momentum mass time velocity. Velocity increase, momentum increase. Okay, kinetic energy, formula dia half mv square. So V increase, kinetic energy increase. Okay, clear kat situ? Right. Okay. Ikut keadaan ni, kita tak sempat nak habis ni. Okay. Jadi, cikgu fikir macam ni. Sebabkan PKP ni cikgu dengar InsyaAllah sambung lagi 2 minggu sampai 24. Jadi mungkin kita punya kelas kalau korang siapa yang join semua, kita punya last adalah 7, ikut jadual yang cikgu dah letak tu adalah last kali 7 Jun. Okay, so last 7 Jun. So yang tak habis ni, cikgu plan, cikgu akan buat kelas free untuk yang ni. So cikgu akan hantar dia punya link untuk kelas tu kepada semua orang yang register dari Jumaat, Sabtu, Ahad. So maknanya mungkin ada yang dia register hari Jumaat dengan Sabtu, Ahad tak join, ataupun hari Ahad saja, tak kisah. Jumaat, Sabtu, Ahad, cikgu akan hantar dia punya link. Kita akan buat kelas tu minggu selepas tarikh yang cikgu dah set ni. Okay, cikgu buat free. Yang tu cikgu buat free sebab kita nak habiskan yang ni.
Itu cikgu buat free untuk korang. Okay, kita habiskan dulu yang mana sempat. Yang tak sempat tu kita sambung nanti yang cikgu kata kelas free tu. No worries. Kita nak habiskan juga. Kalau tak cikgu yang tak sedap, cikgu macam tak puas hati, tak habis. Cikgu nak habiskan juga. Okay, so apa soalan tu? Cikgu banyak lagi homework. Oh, homework Nanti buka sekolah buat-buat tak tahu. Okay, cikgu kalau sekolah buka macam mana? Sekolah setakat ni dengarnya tak akan buka bulan Jun. Paling cepat pun mungkin Julai kot. Sebab cikgu ada kawan yang baru meeting dengan MOE. MOE pula. Kementerian ni lah pendidikan. Dia tak akan buka bulan Jun ni. Tak buka bulan Jun ni. Sebab universiti pun kalau korang tahu universiti akan start paling awal Ogos. 1 Julai. Ada yang Julai, ada yang Ogos. Julai tu orang yang dah ada dekat U. Itu pun student tahun akhir, student yang kena buat kerja lab, tak semua orang pergi U. So kelas kat universiti pun kelas online sampai Disember. Okay, dah keluar arahan. Kelas online dekat universiti sehingga Disember 2020. So orang yang pergi universiti hanya 5 golongan je. Final year student, lepas tu orang yang kena buat kerja lab, orang yang tak ada internet apa semua kat rumah, dia perlukan fasiliti dekat universiti, and then student baru. Student baru maknanya korang punya senior tahun lepas masuk universiti tahun ni, dia akan masuk bulan Ogos. So every universiti pun dah keluar dia punya jadual, masuk bila daftar. 3 hari bulan dia orang akan dapat result UPU, 3 hari bulan 6 ni, dia orang daftar bulan Ogos. Okay, cikgu berita nak separate sekolah pagi petang tu betul ke? Tu cikgu tak tahu separate pagi petang. Nak buka sekolah tak senang tau, especially yang asrama. Sebab yang cikgu tahu dia akan buka untuk orang yang exam, maksudnya form 5 lah. PT3 dah tak ada, so yang diorang tak sekolah. Yang form 1, form 2, form 3, form 4 memang kat rumah. Siapa yang asrama kena balik. Okay, kena balik. Yang sekolah harian pun mungkin akan buat benda yang sama. Tak sangka jadi form 5 sampai 2 tahun. Tak sangka jadi form 5 sampai 2 tahun. Tak sangka duduk sekolah sampai form 6 Okay. So kiranya korang akan exam tahun depan lah. Asrama tu cikgu kata sekarang guideline belum ada. So korang jangan risau lah. Cikgu tak rasa korang akan balik 8 hari bulan tu yang pertama. So kita waktu tu mungkin kita akan buat free class lah. Okay, free class. Asrama seorang satu bilik memang tak dapat lah seorang satu bilik. Beramai. Okay, yang dengarnya dia akan cut lah into half. Okay, ada banyak perkara. Kalau korang tengok PM pun cakap ada banyak perkara nak kena fikir. Macam satu kelas sebelum ni 40 orang. Lepas ni mungkin satu kelas 15 orang. 15 orang satu form dah kena pecah 3. Okay, nak kena pecah 3 kelas. Lepas tu nanti cikgu-cikgu nak mengajar macam mana. Ada banyak lah. Okay. Asrama satu bilik seorang Hui, gila asrama satu bilik seorang. Cikgu tak rasa kau sanggup duduk satu dom tu seorang. Tak tahulah kalau cikgu tak berani lah. Tapi kalau korang mungkin korang berani kan. Tapi setakat je cikgu memang tak berani lah. Satu dom seorang. Kelakar. Satu dom pecah half. Mungkin lah. Okay, so kita tengok sikit lagi. 43. Ni pun sama. Coconut. Coconut fall. So coconut fall. Mana graf dia? Okay. So ini graf F dengan M. So ramai yang tak berapa nak clear graf ni. Apa hubungan force dengan mass? Okay. So first korang kena tahu, objek ni kalau kita anggap dia jatuh ke bawah, falling with a free fall, macam cikgu cerita tadi lah. Bila dia jatuh kat sini sampai sini, and then dia jatuh lagi laju. Okay, dia akan jatuh lagi laju. Yang sama adalah acceleration. Okay, kita assume dengan unit kbsm 10 ms negative 2. Okay. Meaning, acceleration dia constant. Okay, acceleration dia constant. So based on equation, F equals to ma. Kalau yang ini constant, okay, constant, maknanya M dengan F akan jadi MV dan RV. MV dan RV. So, bila kita nak buat graf, ini hubungan dia directly proportional. Bigger mass, bigger force. So, mana graf yang directly proportional?
So graph directly proportional adalah yang ini. Okay, maksudnya macam ni. Kalau cikgu ada 1 kg sebagai contoh, force dia 10 Newton. Kalau cikgu ada 2 kg, force dia 20 Newton. Kalau cikgu ada 3 kg, force dia 30 Newton. Sebab apa? Sebab kalau cikgu cari gradient F over M, so 10 bagi 1, 10. Okay, 20 bagi 2, 10. 30 bagi 3, 10. So gradient dia mewakili acceleration. Okay, that's why jawapan dia adalah B. Okay, Sufian Suhaimi, saya pernah tidur bilik seorang, bangun bilik penuh. Uish, ya je kau. Kat asrama ke? Kau duduk sekolah asrama mana? Kalau tidur bilik, pernah tidur waktu seorang, bangun bilik penuh, ada dua keadaan je. Maknanya kau tidur waktu prep, kan? Kawan-kawan pergi prep, kau tidur seorang. Tu kau bangun esok pagi, bilik dah penuh, kawan-kawan dah balik. Okay. Alright, so ni semua gravitation juga ni. So semua gravitation. Okay. So okay. Okay, so cikgu rasa yang ni kita stop dulu. Sekejap cikgu check berapa kita ada 1, 2 paper 1 Cikgu nak estimate nanti untuk next class. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay. So 6. Okay, so cikgu decide kita akan buat, cikgu stop dulu. Okay, so kita akan buat, cikgu akan buat 2 kelas free untuk sambung topik ni. And dia punya link nanti cikgu akan email dekat korang yang register Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak kisahlah siapa register Ahad saja ke, Sabtu saja ke, Jumaat saja ke, register 3-3 hari ke, cikgu akan send dia punya link. So kita akan buat 2 tu sebab cikgu yang tak sedap kalau tak habis, cikgu nak habiskan juga. So kita buat minggu depan lah, minggu yang lagi satu, yang minggu 8 hari bulan. Tu nanti cikgu akan bagi tahu dia punya date, cikgu adjust dulu berapa date dia, and cikgu akan buat poster dia supaya korang tahu. And cikgu akan send dekat email, so korang pun tahu bila tarikh dia. Tapi tu cikgu akan buat free, so tak ada bayaran sebab cikgu nak habiskan topik ni. Okay, cikgu nak habiskan topik ni. Okay cikgu, nice, alright. Cikgu macam mana nak set email cikgu supaya tak masuk promotion? That's another thing. So ada student beritahu cikgu, email yang cikgu hantar dia masuk promotion ataupun dia masuk spam. Cikgu pun tak tahu macam mana dia punya setting tu sebab ada student dia okey, dia dapat dekat inbox. Cikgu pun dapat kat inbox. So cikgu try resend pun ada student dapat kat inbox tapi some of you dapat dekat promotion. So cikgu pun tak tahu macam mana setting email. Nanti cikgu tengok kalau cikgu check kalau jumpa cara dia cikgu beritahu. Tapi korang boleh check dekat dua benda. Okay, dekat 2. So inbox 2 pula, 3 lah. Kalau email cikgu tak masuk, dekat inbox, tengok dekat spam, tengok dekat promotion. Okay. Yes, I know. Kalau masuk promotion tak ada notification. Itu yang problem tu. Okay. Another thing korang mungkin boleh tengok dekat web. Dekat web lah. Nanti kita akan masukkan. Okay. So nanti cikgu akan masukkan. Tengok macam mana mungkin cikgu akan buat cara macam ni. Antara cara senang, cikgu buat dia punya booking dekat web. Okay, booking dekat web. Tapi harga dia kosong. Maksudnya korang boleh masuk, harga dia kosong. RM0. So korang book je. Lepas tu boleh masuk kelas macam biasa. So nanti kita try buat macam ni supaya nak senang untuk semua orang. Okay, no worries. Alright. So itu untuk hari ni. So basically kita cover banyak dah sampai
sampai force lah. Kebanyakan ni force sampai gravity tadi. So kita cover dalam 9 subtopik. So we have another like 3 subtopik yang belum. Work energy and also spring. Selalunya student dia ada masalah kat spring tu. Tu yang macam sayang kalau kita tak cover. So tu cikgu akan cover nanti next class. So nanti cikgu akan beritahu bila date dia, jangan risau. Semua orang boleh masuk. Okay, semua orang boleh masuk. Alright, so itu saja. Terima kasih semua kerana join 3 hari ini. So siapa yang join untuk esok, esok kita akan jumpa lagi untuk bab 3 pula. Okay, bab 3 dia relax sikit sebab bab 3 dia pendek je. Dia tak macam bab 2 panjang. Bab 3 ni pendek sikit. Subtopik dia pun ada 6 sahaja. So insyaAllah kita boleh habiskan 6 subtopik dalam masa 2 hari. Okay, 6 subtopik tu dalam masa 2 hari. Okay, so ada yang apa? Cikgu jumpa time harbor. Okay, ada yang jumpa time harbor, ada yang jumpa time light. Tak kisahlah, kita jumpa lagi next class. So most of you jumpa banyak kali lah. Okay, banyak share belajar. Sama-sama. Okay, so kita jumpa next class. Selamat malam semua. Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam PKP cikgu. PKP? Kenapa PKP? Dalam puasa 6 cikgu. Selamat puasa 6. Itulah cikgu lagi 3 hari. Okay. Nanti raya. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye cikgu. Good night. Good night.